Selesai lagi. Okay. Kita ada lagi hampir setengah jam. So, kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita. Tetamu bersama dengan Encik Muhammad Hafiz bin Kamarudin yang merupakan pengarah urusan My Tutor Academy Sdn Berhad. Apa khabar tuan? Ya, Alhamdulillah sihat. Muda lagi orangnya. Rasa macam dia lagi muda daripada kita. Ini sebab PKP kot. Lama tak keluar rumah, dia awet muda. Ni foto sendiri kot ni. Cantik handsome rambut ni. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. So yang first sekali, terima kasih kerana memberi jemputan saya pada hari ini, pada musim PKP ini, untuk datang ke set hari ini untuk membincangkan tentang pembelajaran secara dalam talian. Baik. Dok, saya sembang tadi, My Tutor Academy ada lebih kurang 500 tenaga pengajar. Saya sangat hormat sebenarnya. Tengok dia muda lagi. Rupanya lepas universiti terus berminat dalam bidang ni. Ya, Alhamdulillah. Dipertemukan dengan mentor yang betul, dengan sistem yang betul. Dan mungkin rezeki, bagi saya bila berkongsi ilmu ni, kita rasa sangat seronok. Bukan sekadar kita tak perlu ada lepasan ijazah perguruan untuk menjadi seorang guru. Sebab kita semua ada ilmu. Dan bila kita kongsikan ilmu ni kepada setiap orang lain, kita dah jadi sebagai seorang pendidik dah. Itulah Budi. Saya tengok dia bercakap pun macam pengajar. Memang ada skill tu. Okay. Baik, berkenaan dengan pembelajaran dalam talian, apa kelebihan dia kalau nak dibandingkan dengan belajar secara fizikal? Okey. So kelebihannya saya boleh katakan terbahagi kepada tiga. Kita ambil tiga golongan lah. Yang pertama sekali sebagai saya lah, sebagai tenaga pengajar. Sepanjang saya mengajar selama dah hampir 12 tahun ini, kita tak rapat saya mengajar dekat kawasan Selangor, KL. Okay, dan saya berpindah ke Seremban, kita boleh mengajar di area Seremban. Tetapi bila pembelajaran dalam talian ini, kita dah boleh mula mengajar satu Malaysia. Tanpa batasan. Tanpa batasan. Kita boleh mengajar sesiapa saja. Sebelum ni ada limit, maksudnya dari sudut nak menghantar pengangkutan, masa. Okay, ibu bapa nak mengajar dan mungkin ada faktor kewangan. Dan sekarang ni dia tak ada isu lagi tentang perkara itu bila semuanya kita convertkan kedua-dua dalam talian. Itu dari sudut konteks tenaga pengajar. Dari sudut konteks kepada ibu bapa pula. Kalau kita ambil yang terkini sekarang ni, ini adalah yang pembelajaran paling selamat. Maksudnya tiada sebarang sentuhan. Tidak berjumpa dengan orang lain secara face to face. Okay, hanya menggunakan gadget dengan capaian internet yang mampu untuk kita berkomunikasi. Okay, yang ketiga bagi yang paling penting adalah pada pelajar sendiri. Okay, sebab bagi saya bila pembelajaran dalam talian, mereka tiada masa senggang untuk buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. So dekat sini kita boleh isi masa lapang. Sebab yang kami di My Tutor sangat risau adalah apa yang berlaku sepanjang cuti sekolah ini kepada kami punya semua anak-anak murid. Apakah mereka buat? Macam mana pembelajaran mereka? Okay, itu yang saya rasa kelebihan bagi seorang pelajar. Banyak perkara yang dia boleh terokai menggunakan teknologi. Betul. Baik. Cuma tuan, seminggu pertama PKP mungkin ibu bapa yang tengok anak-anak ataupun cikgu-cikgu yang buat pembelajaran dalam talian, mereka merasakan nak belajarlah, tak belajar tak apa sebab dia tak rasa panjang lagi. Betul. Tapi bila dah masuk PKP nak ketiga ni, pembelajaran dalam talian nak tak nak jadi wajib dah pula. Kalau tak belajar dia akan ketinggalan jauh. Betul. So pada awalnya betul, kebanyakan ibu bapa mungkin fikir tak apalah, mungkin sekejap. Lepas tu makin lama makin extend. Dan dia dah mula rasa tengok anak mereka, ini tak boleh dibiarkan. Tak boleh jadi dibiarkan. So sebab itulah kita boleh katakan dalam tempoh PKP ini adalah masa yang sesuai untuk mereka membuka ruang, peluang kepada anak-anak untuk mempelajari dalam kaedah secara dalam talian. So sekarang ni kalau katakan isu dalam talian mungkin kurang selamat. Bagi saya terdapat pelbagai alternatif lain. Bukan hanya kita obses kepada satu aplikasi sahaja. Dan sekurang-kurangnya bagi saya, semua orang mempunyai aplikasi WhatsApp. Dan WhatsApp ni kita boleh gunakan untuk pembelajaran. Okey, baik. Kita sambil-sambil sembang dengan tuan kita yang berada di sini pada hari ini. Kita juga ada tetamu di talian pada ketika ini, Dr. Fitri. Ini doktor selebriti kita ni. Dr. Fitri Haris. Alright. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif, apa khabar? Budi, apa khabar? Alhamdulillah, sihat saja. Nak tengok muka doktor. Tak keluar lagi ni. Mana dia doktor ni? Kejap. Dah keluar dah. Okey. Santai-santai di rumah ya.
Kita santai-santai sambil-sambil buat kerja juga atas talian. Betul. Itulah tajuk kami sembang hujung-hujung ni pun tentang belajar dalam talian. Macam Dr. Fitri sendiri melihat bila masuk ke fasa yang dah lama PKP ni, bagaimana kita perlu juga untuk berada dalam talian dengan secara lebih khusus. Okey, di awal tempoh PKP itu tentulah ada kata orang sedikit kata orang tekanan, kecelaruan. Nak buat macam mana ni? Kita tak ada kelas. Macam saya mengajar di UUM, di Universiti Awam. Jadi student-student saya lebih kepada umur remaja yang mana yang tahu tentang macam mana nak tentang capaian internet dan sebagainya. Mula-mula tu memang masalah. Tapi lama-kelamaan bila kita kata orang atas saranan PM tentang normal yang baru, kan? Jadi dah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kepada saya dan student-student saya yang mana kita banyak berkomunikasi menggunakan secara atas talian. Contohnya macam Facebook sendiri, saya wujudkan Facebook group sendiri. Lalu kita ada WhatsApp dan kita ada juga conference online lah melalui aplikasi-aplikasi tertentu lah. Dari sudut keselamatan pula, doktor, bagaimana? Ada juga ibu bapa di luar sana yang masih rasa takut untuk membiarkan anak mereka menggunakan komputer dan sebagainya dalam talian. Bagaimana tu, doktor? Untuk mengubah persepsi. Bila timbul tentang kerisauan ataupun kita concern tentang satu perkara ni, itulah perlunya pemantauan. Terutama sekali bagi student-student ataupun anak murid yang mungkin masih lagi belum mampu berdiri dengan kaki sendiri untuk membezakan baik dan buruk tentang luasnya internet ni. Jadi kita tengok tahap umur juga. Macam saya student, mungkinlah saya ni student saya remaja-remaja, kan? Jadi mereka pun stuck ataupun mereka PKP di asrama masing-masing, di universiti, di college. Jadi mereka bersama dengan kawan mereka. Jadi itulah yang boleh kita buat masa sekarang ini. Yang kita sebagai tenaga pengajar, tentulah kita nak beri yang terbaik kepada mereka. Dalam masa yang sama kita faham. Kita faham mereka jauh daripada keluarga, tertekan dan sebagainya. Kita tidak terlalu push, but at the same time kita tidak abaikan. Baik. Doktor, kita ada Encik Hafiz juga di studio pada kita. Mungkin kita boleh sembang-sembang beramai-ramai lah. Kalau kita tengok Dr. Haris tadi, memang beliau mengajar remaja. Bagaimana pula untuk ni golongan-golongan kanak-kanak ni? Ataupun golongan-golongan kita sebut sebagai sekolah rendah yang bila nak belajar ni sudah konsentrasi lain-lain. So apa yang saya nampak, bila kita berkaitan dengan pembelajaran, kita kena tengok pada generasi. Okay? Dan generasi pelajar zaman sekarang adalah generasi Y dan generasi Alpha. Mereka yang lahir pada tahun Alpha ni kita panggil generasi tahun 2010 sehingga kini. Dan mereka ni bukan sekadar celik digital, tapi mereka mahir digital. So bila mahir digital, boleh dikatakan kita tak perlukan tutorial untuk mengajar. Kita tak perlu seperti kita mengajar mak dan ayah kita bagaimana nak menggunakan telefon bimbit. Mereka lebih mahir dan mereka cepat tangkap. Betul. So bila kita menggunakan teknologi dan itu adalah jiwa mereka. Okay. Boleh dikatakan menurut kajian mereka tidak boleh hidup tanpa teknologi. Betul. So bila yang kami di MyTutor kami lihat kita dah buat sebanyak 500 kelas tuition secara online dan secara one to one dengan pelajar, ada yang secara berkumpulan dan ada juga secara seminar. Maksudnya kita buat dia punya bilangan dia lebih daripada 50 orang pelajar sekali dan kita dapat tengok kamera setiap pelajar. Bila kita dapat tengok kamera setiap belajar, mereka semua pakai earphone. Betul. Dan mereka semua sangat fokus. Dan bila kita share whiteboard tersebut, dan mereka boleh tengok dengan apa yang cara-cara mereka menjawab dan tahap konsentrasi, dan boleh dikatakan suara cikgu lebih jelas bila secara dalam talian sebab mereka pakai earphone. Direct ke telinga. Yes, dia seperti rasa cikgu tu betul-betul depan dia. Sebab kata mentor saya kan, kalau boleh pelempang tu keluarkan kamera tu, boleh lempang sekali. Kalau katakan student tu tak fokus. So kat sini boleh dikatakan mereka lebih fokus berbanding kelas secara fizikal sebelum ini. Okey, yang kita tunjuk sekarang ni inilah antaranya. Ya, antaranya. Jawab soalan-soalan. Yes, kita akan share screen. Kita bukan seminimum kita akan buat video call.
student nampak muka cikgu. Ini secara bersemuka, secara live, secara langsung. Kita di MyTutor kita tiada recording, maksudnya kita tak hantar secara video, secara record, sebab bagi saya itu adalah pembelajaran satu hala. Kita memang menekankan dengan pembelajaran dua hala. Ada interaksi antara pelajar dan juga guru. So bila dan kita bagi set soalan kosong dan memang kita akan take note kat situ seperti pembelajaran tu seperti fizikal. Cuma secara dalam talian. Baik, cuma kalau Dr. Fitri lah. Dr. Fitri masih berada di talian. Dr. Fitri, so far kekerapan belajar dalam talian macam mana Dr. Fitri? Okey, boleh dikatakan hampir setiap hari sebenarnya, kecuali pada weekend lah, Sabtu dan Ahad. Tapi saya lebih kepada perkongsian yang saya beri adalah mungkin link-link yang boleh kita bagi bentuk nota kuliah yang saya upload. Sebab di IPT saya, di UUM, kita ada satu portal yang tersendiri yang mana pelajar-pelajar boleh akses online learning daripada portal, yang mana nota-nota kuliah mereka boleh lihat di situ dan sebagainya. Cuma kalau tenaga pengajar ingin melakukan nilai tambah lah dalam proses pembelajaran atas talian ini, mereka bolehlah mengadakan video call dan sebagainya lah, melalui Webex dan sebagainya. Dan memang betul bab kata tamu kita tadi, memang kata orang bila kita secara atas talian ni dia berbeza. Sebab macam saya kalau mengajar satu kuliah tu lebih kurang dalam 80 orang dalam satu dewan kuliah. Tetapi bila kita atas talian ni, ialah of course ada yang boleh masuk, ada yang tidak ada internet, ada internet. Jadi kita rasa lebih rapat dan lebih mesra. Walaupun dia tidak secara face to face, tetapi mereka dan juga tenaga pengajar ni, dia punya connection dia tu dia lain macam sikit. Dia rasa rapat lah. Alright. Okey, terima kasih banyak doktor. Jaga diri. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, doktor. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, itu dah Dr. Fitri Haris ketiga tadi. Kita cuba nak hubungi seorang lagi selebriti yang juga tenaga pengajar selepas ini. Mungkin dia ada sesuatu. Dari sudut keberkesanan, macam tadi saya tanya soalan tadi masa berkenaan dengan share atau kontrol, di mana kita boleh melihat aktiviti pelajar-pelajar kita. Kalau kita nak tahu ialah sama ada buat ke tidak homework tu. Jadi untuk membuktikan homework tu dah disiap, mungkin ada, itu antara salah satunya. Mungkin ada yang cara lain. Okey, sekarang ni kalau katakan kita yang MyTutor buat, yang kita akan pastikan guru-guru semua yang mengajar first kali secara langsung, dan apa yang aplikasi yang mereka gunakan kita akan pantau, dan dari sudut cara pengajaran tu lebih kepada kita akan share screen dengan student. Okey, kalau menggunakan aplikasi kita ada share screen, dan ini umpama dia macam digital whiteboard ataupun papan putih secara digital. Dan untuk papan putih kalau menggunakan aplikasi kita ada share, guru sahaja yang boleh menconteng di situ, murid juga boleh menconteng. So kalau katakan murid ingin menjawab soalan, dia boleh jawab di situ, dan guru boleh just pick pen merah dan tanda. Canggih kan sekarang. So kalau dulu kita nak mengajar secara fizikal, kena bawa pen marker, pen merah, biru, hijau, kena berjumpa lagi. Ini sekarang klik merah keluar merah, klik hijau keluar hijau, dan ada pelbagai aplikasi lagi keluar pembaris, keluar macam-macam perkara boleh keluar, dan inilah yang menyebabkan student lebih fokus, sebab itu menarik minat mereka. Sebab tu dulu orang kata new normal. Sekarang dah jadi macam biasa dah. Tak nak kita kena guna benda tu. Ya, betul. Kita ada seorang pemanggil dari Sabah. Rasanya nak tanya soalan kepada Encik Hafiz ni. Okey, boleh. Okey, Encik Naha dari Sabah. Hello. Halo, saya cakap dengan Encik Hafiz boleh? Okey, silakan. Ajukan soalan. Encik Hafiz. Okey, boleh. Okey, begini Encik Hafiz. Bukan saya lah yang belajar ni. Saya daripada Sabah, sempurna Sabah. Okey. Okey, soalan saya macam mana kita daftar untuk anak pembelajaran dalam talian? Oh, macam mana nak daftar? Di tutor. Boleh daftar. Okey. Baik. Terima kasih Cik Naha. Tengok cikgu cerita tu orang nak daftar. Menarik minat. Dan ini kalau katakan yang menonton daripada satu Malaysia. Ya, kami sebelum tempoh PKP, kita tak ada student lagi di kawasan Sabah. Tapi bila umum saja PKP dan kita lancarkan kelas secara online, yes, kita dah mula dapat kelas-kelas di kawasan-kawasan lain. Dan selagi ada capaian internet, bagi saya di Malaysia kita sangat beruntung sebab capaian internet kita sangat bagus.
bagus. Betul. Okay? Dan untuk siapa yang berminat, simply boleh cari My Tutor dekat kita punya Facebook ataupun kita punya Instagram, dan ataupun boleh hubungi dengan kita punya mana-mana. Kita ada 40 orang lebih pengurus di bawah My Tutor. Syaratnya mudah, ada peranti, ada laptop, ada telefon, ada internet. Itu saja. Betul. Baik. Kita ada Najwa Latif di talian ketika ini. Hello Najwa. Assalamualaikum. Hello Najwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Najwa, dengar? Waalaikumsalam, dengar. Okey, Okay. Najwa dekat mana? Dekat rumah lah. Saya dekat rumah. Alhamdulillah. Najwa sekejap je. Dulu rasa kecil lagi. Sekarang dah mengajar dah dia. Macam mana Najwa perkembangan semasa terutama dari sudut pembelajaran dalam talian ni, kalau Najwa boleh kongsikan? Sebab tajuk kita pembelajaran dalam talian. Alhamdulillah setakat ni saya mengajar. Jadi di universiti saya kita mengamalkan samalah secara online untuk 7 minggu awal, dan kelas saya akan bermula hujung bulan ni. Saya pun menggunakan aplikasi yang macam orang lain ada guna Zoom dan sebagainya. Macam saya guna M-Team dengan student-student saya nanti. Mungkin Najwa boleh kongsikan cabaran dalam mengajar dalam talian ni? Okey, cabaran dia setakat ini saya rasa sangat mudah sebenarnya untuk menggunakan aplikasi secara online. Sebab saya memang dulu waktu saya belajar pun memang guna online, dan sekarang bila mengajar untuk gunakan ni pun sangat senang. Cuma mungkin antara cabaran dia untuk kita, sebab dalam kelas ada ramai student kan. Betul. So untuk kita fokus setiap seorang tu mungkin agak sukar. Jadi itu antara cabaran yang saya rasa motivasikan saya untuk cuba beri yang terbaik lah untuk student-student saya. Okey, baik. Dan akhirnya mungkin Najwa dalam masa PKP ni macam kalau dulu mungkin kita cuba-cuba dalam talian. Sekarang ni nak tak nak kita kena belajar betul-betul dalam talian. Takut-takut kita tertinggal. Mungkin apa nasihat Najwa kepada semua lah, terutamanya ibu bapa? Okey, kepada ibu bapa saya rasa kita perlu cuba untuk support pihak sekolah, pihak universiti, dan juga support anak-anak kita untuk macam cuba gunakan aplikasi yang ada ni untuk belajar dengan cara yang sangat mudah lah. Dan cuba kita kena cuba, sebab benda-benda ni memang kita tak boleh elak. Betul. Jadi tak salah untuk kita cuba. Betul. Sebab benda ni semua akan membantu masa depan kita juga, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Najwa mengajar subjek apa? Saya mengajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Oh, bagus. Terima kasih banyak Najwa. Teruskan mendidik anak bangsa kita. Stay safe. Thank you. Alright, itu dia Najwa Latif. Bagus sekarang. Okey, baik. Dan diam tak diam, kita dah sampai ke penghujungnya. Saya rasa penting pembelajaran dalam talian ini selain daripada mendaftar. Saya suka sebut sebagai motivasi dan juga apa perkataan semangat yang perlu ada pada ibu bapa penting. Sebab kadang-kadang kalau anak-anak nak belajar tapi ibu bapa tak apalah, buka sekolah nanti belajarlah kat sekolah. Betul. Itu membangkitkan motivasi anak-anak. Ya, betul. So macam saya katakan tadi, sekolah mungkin tutup, tetapi pemikiran harus terbuka. Yes. Oleh itu saya yang bila PKP ni, kalau perasan tak perasan, 45 hari secara totalnya cuti sekolah berlangsung. Betul. Okey. So kalau katakan anda hanya biarkan anak menonton kartun kat televisyen, bermain gadget, bermain aplikasi sosial media, bermain handphone. So bagi saya, apakah baiknya kalau katakan anda luangkan sedikit masa, mungkin pada awalnya perlu pemantauan. Okay? Sebab kita nak perlu set up dia punya gadget, nak klik link ni, okay? Kena install aplikasi-aplikasi ini. Dan pada awalnya untuk memupuk minat tu, kita kena sebagai ibu bapa yang menunjukkan dulu kepada anak-anak kita bagaimana cara untuk belajar secara online. Dan saya yakin dan percaya bila dia sekali dia dah start kelas secara online dan student tersebut memang akan seronok. Yes. Ada student saya tak sangka, cikgu dah habis kelas ke? Dah nak panjang lagi. So biasa berapa lama you mengajar? Okay. Kami kita up tu sampai 2 jam. Dan kadang-kadang kalau katakan kita buat seminar, kita akan buat sehari. Maksudnya kita akan ada start pada pagi. Okay, kita akan break pada pukul 10 untuk dia seperti sekolah, kita bagi masa untuk breakfast. Kita akan sambung tengah hari dan sambung sehingga petang. So tapi percayalah, student rasa selesa, dia seperti dia berada di dalam kelas bersama dengan guru mereka. Baik. Terima kasih banyak, Syafiq. Ya, insya-Allah. Baik. Allah
Allah, sekejap je masa. Terima kasih banyak Cik Hafiz sudi bersama kami pada hari ini. Budi. Sudah tak sedar kita pun sudah bersama selama 4 jam pada hari ini dan banyak perkongsian. Kita pun berharap semuanya dapat memberi manfaat kepada kita juga dan kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Baik, jaga diri, hiasi peribadi, stay safe, stay healthy. Stay at home. Duduk rumah deh. Baik. Saya Budi Syamah. Saya Syarif Sarabudin. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Laju sikit sekejap dia ujung.